ajarkan kita pengalaman. Pengalaman itu mengurangkan kesalahan. Okay. So, ladies and gentlemen, we will wait for another 2 minutes untuk kawan-kawan awak baru yang akan masuk. I'm pretty sure that yang masuk-masuk ni insyaAllah lah ada semangat nak belajar ya. So, saya berharapkan anda semua berada di depan telefon bimbit, di samping ada kertas and also pensel or pen. Saya suggestkan pensel lah. Sebab dalam chapter ni kebanyakan orang akan banyak cuai. So, kalau siapa-siapa yang buat pakai pen tu bukan nak kata apa. Tapi baguslah, you have a lot of confidence lah untuk buat maths tanpa salah. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap And also, saya ada modul saya tau. Modul saya ni, awak nak agak? Tapi kita tengok dulu macam mana. Kau awak nak modul saya ni? Ada modul ni. Kalau awak nak, nanti saya pass pada wakil tingkatan and then diorang boleh distribute lah pada awak. Jangan risau, modul ni ada sekali dengan jawapan. Kalau awak nak skema dengan satu-satu jalan kerja pun ada juga pada saya, don't worry. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. First thing first, benda yang saya minta dalam session saya, tolong kalau saya tanya, tolong jawab every single thing. Contoh saya tanya, are you following me? Ataupun awak faham ataupun tidak? Please be responsive. Sebab kalau awak tak responsif, saya tak tahu mana state awak. Kalau contoh awak tak faham kenapa dia jadi 2K. Awak tak faham kenapa dia jadi square. Awak tak faham kenapa kita guna completing square. Just ask me through the chat box. Tak ada orang lain boleh nampak komen awak. Only me. Jadi jangan malu untuk bertanya. Itu yang pertama. Second ni, tolong jadi talkative. Because saya tak nak awak lemau. You belajar maths, kalau awak lemau, awak telan, awak akan ngantuk. Dan bila awak ngantuk, benda tak masuk. Okay. Ingat, bila awak ngantuk, benda tak masuk. Jadi tolong be talkative. Sentiasalah dengan keyboard awak, sentiasalah dengan chat box awak. Okay. So, tanpa membuang masa, saya nak tanya awak, adakah awak dengar suara saya secara jelas? Boleh dengar ataupun tidak? Tolong. Dengar. Alhamdulillah. Okay. Lagi. Jelas. Okay. Tak delay ya. Saya tak nak delay. Kalau dengar tapi delay, itu masalah. Okay. Dengar. Alhamdulillah. Okay. Very good. Kalau awak tak pernah bercakap dengan saya, jangan takut tau. Saya tak marah kalau awak cakap dengan saya. Jangan risau. Relax. Kita pun boleh berkenal. Okay. So cerita dia macam ni. Dalam chapter tu, dia berkait rapat dengan kuadratik. Which is kuadratik awak dah belajar. Yang first dalam math. Form 4. Chapter 1. And also chapter 7 in form 2. Itu pun awak dah belajar. Jadi cerita dia gini. Saya mulakan dengan benda yang senang dulu. Kuadratik macam ni tau. Kuad, dia terbagi pada 3. Yang pertama inequalities. Yang kedua adalah equation. And also function. Okay, what's the difference between this? Kalau benda tu dia ada more than, less than, or greater and equal or less or equal, itu kita call it as inequalities. Awak nampak je dia tanda arrow, tak kisahlah belok kiri, belok kanan, itu nama dia inequalities. But what is equation? Equation dia mesti ada sama dengan, nama dia equation. Equation, persamaan, mesti ada tanda equal. Okay, function, dia sama macam equation. Tapi function ni kan, dia ada fx sama dengan, and then barulah ada equation. Dia function sama dengan, lepas tu baru ada equation. Itu kita call it as quadratic function. Tapi kalau equation, dia mesti sama dengan kosong. Let's say saya tanya awak satu soalan, tolong jawab. Kalau dia x square tambah 2x sama dengan 2, is it a quadratic? Tolong bagi tahu saya. Ini form yang saya tulis ni, dia kuadratik ataupun tidak? Benar apa yang enggak? Ini kuadratik ataupun tidak? Jawapan dia, ini memang kalau betul dalam kepala otak awak, memang ini betul kuadratik. Tapi, ini belum jadi in form of kuadratik. Sebab, in form of kuadratik, dia mesti ax square plus bx plus c is equals to 0. Which is yang ini dah equal belum? Belum. Makanya kalau awak kata ini kuadratik, itu should be wrong Ini belum jadi kuadratik sebab dia tak ikut form ni. Jadi what should we do is pindahkan 2, jadikan dia sama dengan kosong, and then itulah awak punya kuadratik. Ini nama dia kita call as general form. Boleh faham semua? Are you following me?
Boleh ikut setakat ni? Boleh? Ke saya laju sangat? Tolong beritahu saya. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Lagi. Okey. Saya mengharapkan awak tolong be responsif Tolong walaupun awak tak apa orang cakap tak acuh dengan jawapan awak, don't worry. Saya tak makan orang kalau salah. Saya tak marah pun kalau awak salah. Saya marah kalau awak tak mencuba. Itu masalah awak. Okay, now. Cerita dia macam ni. Kadang-kadang kita ada 3 cara tahu nak solve. Saya masuk quadratic equation dulu ya. Okey, kita ada 3 cara nak solve quadratic equation. Yang pertama adalah by factorization. Yang kedua adalah by formula. Dan yang last sekali by completing the square. 3 benda ni saya tak nak ajar awak. Because once you naik form 5, once you masuk SPM, dia takkan mention benda ni dalam SPM. Contoh dia kata by using method ni. Memang tak pernah lagi keluar untuk 10 tahun lepas. Tapi saya tak tahu kalau SPM tahun ni dia nak uji. Because kita silibus lain kan. Okay. Kebiasaannya memang dia tak mention. Jadi awak boleh guna 3 ni. Okay, jadi saya bagi satu contoh kejap. Nah, x square tambah 3x tambahkan dengan 9 sama dengan 0. Yang ini tolong bagi tahu saya, kalau saya nak guna factorization, bentuk dia akan jadi apa? Yes, bentuk dia akan jadi bracket macam ni. Lepas tu dia akan jadi sama dengan 0. Okay, you get the idea Kenapa saya ajar benda konsep ni? Kejap lagi awak tengok kenapa dia jadi. Now, x square tambah 3x tambah 9 sama dengan 0. You want to factorize. Tapi awak tak tahu macam mana nak factorize benda ni. Boleh tak boleh? Okey. Saya saja nak mengada lah. X square tambah 9 saja. Contoh. X square tambah 9. Awak belajar satu kaedah. Nama dia kaedah silang. Which is dalam yang depan ni apa darab apa jadi x square. Kemudian 9 apa darab apa jadi positif 9 macam ni. Okey. Kemudian awak cek dapat tak tengah dia kosong. Kalau tak dapat tengah kosong maka ini salah. Okey. Itu cara lama tau. Saya nak ajar awak cara cepat sikit. Okey. Cerita dia tambah 9. Awak kena ingat factor of 9. Factor of 9. Which is dia akan jadi gini. 1, 9. 2 ada ke? Tak ada. 3, 3. 4 ada ke? 5 tak ada. So faktornya adalah 1, 3, 9. So bermakna sekarang ni awak ada 1, 3, 9. Itu faktornya. Tengah-tengah nombor dia kosong. Tengah-tengah nombor dia kosong. So kalau tengah-tengah nombor dia kosong, tengah-tengah ni nombor dia kosong. Maksudnya awak kena cari faktor apa yang boleh tolak ataupun ditambah sama dengan kosong. So kat sini in this case adalah tambah 3 dan juga tolak 3. So automatically dia akan jadi x tambah 3, x tolak 3. Okay. Itu jawapan dia. Tapi now kita tengok pada soalan lain kalau awak nak cubalah. Okay. Let's say dia kata gini. X square tak nak. Okay. Contoh dia kata gini. Now, 8 awak guna cara silang boleh. Tak ada masalah. Saya tak halang. Saya tak kata ini syiah. Okay. Tapi tolak ini saya ajar awak cara cepat. Yang pertama faktor 9. Faktor negatif 8. Faktor 8 lah. So dia akan jadi 1, 8, 2, 4. Also 3 tak ada, 4, 2. 4, 2 tu dah patah balik atas lah. So faktornya adalah 1, 2, 4, 8. Now tengok yang tengah 2. Apa yang tolak ataupun ditambah jadi 2? Apa yang ditolak ataupun tambah jadi 2? Apa yang ditolak tambah ataupun apa yang ditolak atau tambah jadi 2? Yes, yang ditambah atau ditolak adalah 4 dengan 2. So kita akan dapat 4 tolak 2. Okay. So bermakna dia akan jadi gini. X tolak 2 dengan X tambah 4. And this will final answer. Boleh faham setakat ni? Ada masalah? I'm sorry. X tambah 2, X tolak 4. Sorry. Boleh setakat ni? Faham tak faham? Faham kan? Dia kena pakai faktor. Tapi boleh je kalau nak pakai guna cara silang ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya tak menghalang. Okay? Okay. Itu dia bahagian dia quadratic equation. Saya rasa awak tak ada masalah dengan benda ni. Jadi kita gunakan masa yang ada ni untuk buat soalan kejap. Okay now. Soalan biasanya dia tanya macam ni. Form an equation. Okay. With roots of okay, yang ini baru soalan bagi 3x
and 8. Contoh macam tu. Okay now. The idea is, student biasa buat macam ni tau. Dapat benda ni, student buat macam ni. Sebab awak tahu, X sama dengan 3. Kemudian awak pindah sebelah, dia akan jadi X tolak 3 sama dengan 0. Ini first bracket. Kemudian awak dapat tolak 8. Sebab X sama dengan 8. So, awak dapat X tolak 8 sama dengan 0. Ini bracket kedua. Itu biasa student punya teknik tau. Tapi saya nak ajar awak satu benda, tolong jangan bazir masa buat benda ni. Sebab, kalau awak buat benda ni, dia akan expand. And there is a probability yang awak akan cuai. Bila awak kira-kira tertolak atau tambah, awak ada benda yang awak akan cuai. Jadi saya nasihatkan, tolong buat guna satu cara ni. Tolong stablekan awak guna cara ni. Cara ni pun dapat markah. Memang akan dapat markah. So the method is awak akan dapat X square tolak SOR in bracket X plus POR. Sama dengan 0. Ini memang ada dalam buku teks bukan saya pandai-pandai reka. So the sum of root adalah hasil tambah punca. POR adalah hasil darab punca. Which is dia akan jadi gini. X square tolakkan dengan hasil tambah punca. Sum of root 3 tambah 8 dia akan jadi X tolak 11X tambah POR, product of root. Which is 8 darab 3 akan jadi tambah 24. Dah siap sama dengan 0. Gitu. Boleh faham? Faham setakat ni? Are you following me, kelas? Tolong cakap sekejap. Boleh ke? Okay. So the form is, memang dia akan jadi X square tolak SOR in bracket X tambah POR sama dengan 0. So dia akan jadi SOR hasil tambah punca, sum of root 3 tambah 8 jadi 11. Okay. POR hasil darab punca, 3 darab 8 jadi 24. Yang simbol ini jangan pandai-pandai tukar. Memang law-nya X tolak dengan tambah. Boleh faham? Boleh ikut? Saya tekankan sebab pasal simbol ni, ini paling masalah lah. Kebiasaan student careless dekat bahagian belah sini. Okay. Boleh ikut setakat ni Okay. Okay. So bila dah masuk pasal SOR dengan POR, so awak tahu dia ada satu benda lagi yang berkait, nama dia kita call as alpha beta. Alpha and beta. Gini. Alpha dan beta ini cukup untuk awak ingat dia adalah roots. Dia adalah roots. Dia adalah roots. Alpha beta. Dia adalah roots. So bermakna kalau sum of root dia akan jadi alpha tambah beta. Okay. Kalau hasil darab punca bermakna root darab root. So dia akan jadi alpha darab beta. So ini adalah awak punya roots. Ini adalah awak punya hasil darab. Itu adalah awak punya hasil tambah. Boleh faham setakat ni? Okay. Bermakna betul tak kalau saya tulis dia jadi X square tolak in bracket alpha plus beta in bracket X tambah alpha beta sama dengan 0. Benar apa ini enggak? Betul ataupun tidak? Saya tulis macam ni betul tak kalau macam tadi? Benar ataupun tidak? Benar apa ini enggak? Benar. Kalau saya tulis X square tolak in bracket. Tadi saya kata sini X square tolak SOR X tambah POR. Sekarang saya tulis X square tolak in bracket alpha tambah beta X tambahkan dengan alpha darab beta. Boleh? Boleh ikut? Betul? Okay. So sekarang, ini adalah root yang common. Tapi kadang-kadang, soalan kata, okay contoh saya tak ubah soalan tau. Saya tambahkan soalan. Okay. Contoh dia kata macam ni. Roots asal 3 dan juga 8. Now soalan kata, tak naklah 3 dan juga 8. Saya nak buat 2 dan juga 6. Saya nak buat 2 dan juga 6 Okay. So kalau kata saya nak buat 2 dan juga 6, itu adalah awak punya roots. Now, kalau saya kata based on this root, okay, soalan kata form a new equation. Form a new equation with roots of alpha per 2 and beta per 2. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, the method is walaupun saya cakap alpha to root, beta to root, alpha dan juga beta itu root,
Tapi awak tak boleh senang-senang tulis jalan kerja 2/2, 6/2, kemudian awak buat equation baru. No, jangan buat gitu ya. Itu bukan jalan kerja yang sebenar. Okay. The method is awak buat first equation yang soalan bagi. Contoh, 2 dan juga 6. So bermakna 2 dan juga 6, dia akan jadi gini. S, X square tolak SOR, X plus POR. Yang mana SOR, tolong bagi tahu saya kejap. SOR dia berapa daripada ni? SOR dia berapa? Tolong bagi tahu saya kejap. Saya nak tahu SOR dia berapa. Ni daripada 2 dan juga 6 ni. SOR dia berapa? Yes, SOR dia ada 8. So dia akan jadi gini, 8 X square. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap okey. X square tolak 8X tambah POR. Which is, dia adalah POR itu adalah 2 darabkan dengan 6. Awak dapat sini 12. Okey. Ini equation yang dia bagi daripada soalan. Ini equation yang dia bagi daripada soalan. Okay, now. Ini equation yang dia bagi daripada soalan. Bermakna sekarang ni dia suruh form ni equation daripada sini. So what you should do is, yang ini dia idea saya beritahu awak. Ini SOR. Ini juga POR. Awak kena tahu nama lain dia. Which is nama lain dia adalah 8 sama dengan alpha tambah beta. Betul? Betul. 8 SOR sama dengan alpha tambah beta. Betul? Yes, betul. So kalau 12 sama dengan alpha darab beta. Benar apa ini enggak? Yes. Betul ataupun tidak? 12 sama dengan alpha darab beta. Betul? Betul tak? Yes, betul. So bermakna kalau dia kata root yang baru tu adalah alpha per 2 dan juga beta per 2, bermakna dia akan jadi gini tau. Alpha per 2 plus beta, beta per 2. Ini adalah awak punya new sum of root. So daripada alpha per 2 dan juga tambah beta per 2, awak akan dapat alpha tambah beta per 2. Ini sum of root yang baru tau. So kalau dia kata sum of root yang baru, alpha tambah beta tu kan ini. Ini. So awak dapat dia punya root yang baru adalah 8 per 2. So kalau 8 per 2 sama dengan 4. Ini awak punya SOR yang baru tau. Okay. Awak dapat SOR yang baru. Now awak kena cari dia punya POR pula. Nak buat dia punya equation. Sebab equation X square tolak SOR X tambah POR. So SOR awak dah ada, POR tak ada. So kalau POR tak ada, awak kena ingat. Ini roots, ini juga roots. Ini roots, ini juga roots. So bermakna dia punya hasil darab punca ataupun POR alpha per 2 darab beta per 2. Bermakna awak akan dapat alpha beta per 4. Macam ni alpha beta per 4. Alpha beta, ini alpha beta tau. Ini alpha beta. So alpha beta tu kan ini. Setuju tak kalau saya cakap? Setuju tak dengan saya? Setuju ataupun tidak kalau saya kata alpha beta ni yang bawah ni saya gantikan dengan 12. Sebab 12 ni sama dengan alpha beta daripada equation yang pertama yang kita buat tadi. Setuju tak kalau saya kata alpha beta yang bawah ni gantikan dengan 12? Betul ataupun tidak? Tolong beritahu saya. Awak salah, saya tak marah tau. Setuju ataupun tidak dengan saya? Alpha beta yang bawah ni kita gantikan dengan 12. Benar apa ini enggak? Yes, betul. So dia akan jadi 12 per 4 sama dengan 3. And can someone tell me 3 ni apa? 3 ni apa? Can someone tell me? Yes, ini adalah POR awak yang baru. Very good. So dapat 3, dapat 4. Forming the new equation dalam bentuk X square tolak SOR X tambah POR. Isikan tempat dia POR sama dengan 4. Gini. Tambah 4. SOR awak gantikan dengan 3. So dia akan jadi gini. X square tolak 3X tambah 4. And this will be final answer. Gitu. Boleh faham? Markahnya di mana? Markahnya adalah bila awak berjaya keluarkan information ni. 1. Kemudiannya bila awak dapat SOR dan juga POR yang baru. Kemudian bila awak dapat forming the new equation yang baru. Boleh faham setakat ni? Are you following me? Oh yes, betul. Very good. Thank you so much. Sama dengan kosong. Yes. Sebab law dia memang X square tolak SOR X
tambah POR sama dengan kosong. Kalau saya tak tulis kosong, nama dia bukan quadratic equation. Nama dia quadratic expression. Tapi tadi soalan kata forming new equation. Bermakna dia nak sama dengan kosong. Gitu. Boleh faham? Are you following me, class? Terbalik tu SOP dengan POR. Sekejap. Oh yes, I'm sorry. SOR. Betul. Sorry. So dia akan jadi SOR dekat belah sini. So dia akan jadi tolak 4x tambahkan dengan SOR, tambahkan dengan POR awak sama dengan 3. And this will final answer. Boleh faham sekat ni? Yes, thank you so much. So ini bahagian SOR, ini bahagian POR. Tolong jangan keliru. Okay? Kalau awak okey, saya rasa macam perlukan satu soalan lah which is yang awak kena selesaikan. Sekejap saya carikan soalan. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dustin ni makin kotor padam lah. Okey tak? Okey. Okey. Sekejap saya carikan awak satu soalan. Satu soalan. Levelnya tak adalah susah mana. Tapi boleh lah. Okey. Soalan dia gini. Okey. 2x² tambah 4x sama dengan 4. Okey. Ini equationnya. Now dia kata form new equation using roots dia bagi alpha square, beta square. Tolong saya kejap selesaikan benda ni. InsyaAllah tak susah. Form new equation using alpha square, beta square. 2x² tambah 4x sama dengan 4. Tolong saya kejap. Saya bagi awak lebih kurang 2 minit. InsyaAllah. Student biasa tak ada masalah tau dengan software. Kebiasaannya diorang ada masalah, bukan diorang lah. Kita ada masalah dengan diskriminan. Diskriminan ni adalah satu masalah yang bukan masalah lah. Dia student faham konsep, tapi bila masuk dalam soalan, biasanya diskriminan ni orang tak sakna. Orang tak tahu apa yang dia nak buat. Okey. Tapi tak apa. Kita go through kan sama-sama kejap lagi. Sekarang jam 9.25. Kalau boleh saya nak stop pukul 10 lah. Harap ni tak ada yang terlebih masa. Kalau terlebih saya mohon halal daripada awak semua. We have 50 people in this meeting. So saya mengharapkan respon yang agak memberangsangkan lah daripada awak semua. At the end of this session, saya akan bagi satu session yang siapa yang nak stay kejap untuk awak tanya apa-apa soalan. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab lah. Okay. A square, B square. Can someone tell me the answer? Ada siapa-siapa nak bagi? Kalau awak dapat jawapan. Awak salah tak apa. Saya tak marah kalau awak salah. Tak pernah selagi lah cikgu-cikgu marah kalau awak salah. Tapi yang penting awak mencuba. Itu yang paling penting sebenarnya. Any idea yang nak habiskan? Boleh? X square tolak 8 tambah 16. Awak kena cek balik tu jawapan awak. Ada masalah sikit kot. Tak apa. Kejap lagi kita kira sama-sama insyaAllah. Okay. Okay, tak apa. Tapi thank you sebab awak mencuba. Baguslah. I think you get the concept. Okay. Saya tak nak buang masa lagi banyak sebab takut saya drag masa awak. Okay, cerita dia gini. Sekarang dia kata 2x² tambah 4x sama dengan
4. Nama dia berkaitan dengan kuadratik. As I said, kalau kuadratik sama dengan dia mesti kosong. Kena tukar jadi general form, which is ax square plus bx plus c is equal to 0. Is equal to 0. Now, ini dah equal to 0 belum? Dah equal to 0 belum? Tolong bagi tahu saya sekejap. Dah equal to 0 belum? Belum. Makanya what you should do is yang 4 ni tolong pindah belah sini. Okay. So dia akan jadi 2x square tambah 4x tolak 4 sama dengan kosong. Ini awak punya equation yang pertama. Okay. Now, sekarang ni saya cakap dengan awak, boleh ke kalau awak terus ambil 4 dan juga negatif 4, jadikan dia punya SOR dan juga POR? Boleh ataupun tidak? Tolong bagi tahu saya sekejap. The idea is, boleh ke? Yes, dia tak boleh. Sebab the law is, law dia saya ulang balik, x square tau. Tolak SOR, tolak SOR x plus POR sama dengan kosong. Bermakna, depan x square kena jadi 1. X square tu, the A, kan depan ni A kan? A tu mesti jadi sama dengan 1. So, yes, very good. Dia bahagi 2. Now, cara dia adalah, saya bagi tahu awak untuk mendapatkan SOR ada nama lain dia, which is SOR sama dengan negatif B overkan dengan A. Okay, nama lain POR adalah C overkan dengan A. Selain daripada awak boleh dapat daripada terus equation, awak boleh guna formula ni. So what you should do is negatif B overkan dengan A adalah sama dengan negatif 4/2. Negatif 4/2 adalah sama dengan 2. Boleh faham? Sama dengan 2. So ini SOR awak. Boleh? Sekejap. Sorry. Negatif 4/2 sama dengan negatif 2. Boleh? So ini adalah awak punya SOR. So POR, dia punya formula adalah C overkan dengan A. Which is awak punya C adalah negatif 4. Negatif 4/2 juga sama dengan negatif 2. Boleh? Boleh setakat ni? Boleh follow saya? Boleh setakat ni? Are you following me, class? Tak nampak. Okay. Dia risau juga kalau tak nampak tu. Sekejap. Saya rasa macam ada benda pelik. Kejap. Saya rasa ada benda pelik tau. Tapi tak apa, kejap. Saya rasa ada benda pelik. Sabar. Awak tak rasa ke ada benda pelik? Saya rasa ada benda pelik. Daripada 2x square tambah 4x tolak 4 sama dengan kosong. Okay, now. Ini adalah awak punya equation. So, negatif B overkan dengan A. Ini negatif B. Negatif 4 overkan dengan A. A awak 2, betul? So, awak dapat negatif 4/2. So, negatif 4/2 sama dengan negatif 2. So, betul lah kan? Betul kan? Awak tak rasa pelik kan? Dia kata dia nak habis tau meeting ni. Tapi kalau awak terleft, just click at the same. So, negatif 2, ini adalah awak punya SOR. Ini adalah awak punya POR. Dua benda yang sama. Now, kalau katakan SOR, itu adalah awak punya yang pertama tau. Ini sama dengan nama lain dia apa? Alpha tambah beta. Itu yang saya cakap. Dalam tajuk ni awak kena tahu nama lain. So, negatif 2, ini nama lain apa? POR. POR nama lain apa? Alpha beta. Very good. Okay. Now, so kalau alpha tambah beta, ini alpha beta. So, sekarang ni dia kata root awak alpha square dengan beta square. So, what you should do is, yang pertama, tolong cari POR dia. POR dia sama dengan alpha square darab beta square. Betul? Dia punya SOR adalah sama dengan alpha tambah beta. Tapi dia nak alpha square tambah beta square tau. So, macam mana awak nak dapat alpha square tambah beta square? Betul ke? Tolong bagi tahu saya. Betul ke kalau saya kata alpha square tambah beta square sebenarnya adalah alpha tambah beta in bracket square? Betul ataupun tidak? Tolong bagi tahu saya sekejap. Adakah dia adalah alpha square tambah beta square sama dengan alpha tambah beta in bracket square? Yes, dia bukan alpha tambah beta square. Sebab kalau alpha tambah beta in bracket square ni sebenarnya macam ni. Alpha tambah beta macam ni. So didarabkan awak dapat alpha square tambah 2 alpha beta tambah beta square. Kan lain. Ini bukan sum of root. Sum of root dia alpha square tambah beta square je. Jadi kita tak nak 2 alpha beta ni. So what you should do? The idea is bila dapat square,
Apa yang awak kena buat? Sentiasa tolakkan dekat belakang 2 alfa beta macam ni. Boleh? Tolakkan 2 alfa beta dekat belakang. So dia akan jadi alfa tambah beta, boleh awak isi alfa tambah beta negatif 2. So awak dapat negatif 2 square, dia akan jadi 4. Tak tolakkan dengan 2 alfa beta. 2 alfa beta. Negatif 2 darabkan dengan alfa beta. 4 juga. Negatif 2 dan negatif 2, 4. So 4 tambah 4 jadi 8. So SOR baru adalah sama dengan 8. Betul? So ini alfa tambah beta, awak dapat negatif 2. Negatif 2 square dapat 4. 4 tolak negatif 2 darab negatif 2. Negatif 2 darab negatif 2, positif 4. So 4 tambah 4 sama dengan 8. Now, POR, alpha square beta square, setuju tak kalau saya kata ini sama dengan alpha in bracket beta square? Betul ataupun tidak? Benar apa yang enggak? Yes, dia betul. Jadi kalau alpha beta square, dia adalah sama dengan berapa? Negatif 2 square. Sebab kenapa negatif 2? Alpha beta tu kan ini. Ni wak, ni alpha beta negatif 2. So kalau negatif 2, darabkan dengan negatif 2 juga. Dia jadi 4. So POR baru, PORN sama dengan 4. Now, daripada sini, betul tak kalau saya kata dia jadi x square minus 8x plus 4 equals to 0. And this is the final answer. Betul ataupun tidak? Tolong beritahu saya. Betul tak? Betul ataupun tidak? Can someone tell me? Awak nak screenshot silakan, saya tak marah, jangan risau. Boleh. Kenapa dia jadi macam ni, Wak? Sebab dia kan in form of sentiasa ni. Sekejap, saya rasa awak tak nampak lah. Sekejap Kenapa dia jadi dalam bentuk ni? Sebab ini, Wak. Ni. Jangan tanya daripada saya. Sekejap, saya tak nampak lah tadi awak cakap apa. Sekejap saya minta maaf. 2AB tu mesti Okay, kenapa tolak 2AB? Sebab alpha tambah beta square, yang awak nak sebenarnya adalah alpha square tambah beta square je. Awak nak alpha square tambah beta square je. Tapi kalau awak buat alpha tambah beta in bracket square, dia jadi gini. Alpha tambah beta. So dia jadi alpha square tambah 2 alpha beta, tambahkan dengan beta square. So awak nak alpha square dengan beta square je. Awak tak nak 2 alpha beta. So sebab tu lah yang ujung ni kita tolakkan dengan 2 alpha beta. Bermakna cancel. So dapat alpha square tambah beta square. Boleh faham? Boleh ikut dengan saya? Boleh go? Okay. Are you following me? Walaupun saya tak nampak awak di depan kamera, tapi tolong responsif sikit. Saya nak tahu awak faham ataupun tak. Kalau tak faham susah, bahaya. Okay. Okay. Now, setakat ni Sorpor ada masalah? Ada masalah tak? Ada masalah? Awak ada masalah? Awak tolong beritahu saya. Awak ada tak faham apa-apa? Saya boleh tolong repeat untuk awak. Jangan risau. Kita ada banyak masa lagi. Silakan type. Awak jangan risau. Tak ada orang lain baca chat awak kecuali saya. Apa tu? Faham so. Oh, okay. Thank you so much kerana awak cakap awak faham. Okay. Sangat ni okay. Okay, tuan-tuan. Saya nak bawa awak pada satu bahagian yang lagi susah boleh? Nama dia inequalities. Inequalities dengan form. Vertex form, intercept form and also Zain yang 2 dekat depan tu biar je ke? 2 dekat depan. 2 kat mana? 2 kat mana awak? Oh, tak. Sebab bila kita dapat macam ni, Wak. Bila kita dapat macam ni, kita dapat POR baru dengan SOR baru. Kan? Ini SOR dengan POR. So bermakna, let's say lah awak dapat POR awak 17/4. SOR awak 8. Contoh. Okay. Kalau dimasukkan equation, dia akan jadi gini tau. X square tolak SOR. Benda yang sama. 17/4 X tambah 8. Sebab tambah POR. Sama dengan kosong. Macam ni tau. Tapi ini bukan kuadratik. Ini bukanlah tak kuadratik. Ini kuadratik. Tapi kuadratik kita belajar untuk base kita tak ada pecahan, betul? So kalau awak darabkan 4, darabkan 4, barulah dia jadi kuadratik yang betul. 4x square tolak 17x tambahkan dengan 8 darab 4 awak dapat 32. Baru dia jadi gini. Kalau awak dapat pecahan. Tapi kalau kata nombor tu tak ada pecahan, masukkan je lah nilai dia.
Boleh? Faham setakat ni? Kalau dia tak ada pecahan. Contoh dia nombor bulat. Untuk perumpamaan yang awak lagi senang faham, contoh kita dapat tadi, root dia macam ni. 4 dengan 8. Ini SOR. Tak ke betul kalau saya kata SOR tu sama dengan negatif B over A? 4 sama dengan negatif B over A. Okay. So bermakna, nak dapatkan 4, betul tak kalau saya kata, betul tak kalau saya kata, atas ni, kenapa PDPR cikgu tak mengajar macam ni? Tak tahu, jangan tanya saya tak nak cakap apa-apa. Okay, negatif B, betul tak kalau saya kata 4 sama dengan negatif B over A? So tak ke kalau saya kata 4 ni sama dengan negatif B over A dengan C baik-baik? So dia akan jadi, negatif in bracket negatif 4 per 1. Betul tak? Sebab kalau saya kata saya padankan negatif ni, negatif 4 per 1. Betul? Okay. So bermakna B awak tu berapa? Negatif 4. So kalau negatif 4, betul tak dia akan jadi X square tolak 4? SOR awak. Ini untuk yang awak lagi faham lah. Maksudnya negatif B tu tempat dia tu. Faham? Faham ke? Awak faham ke? Saya macam rasa awak tak faham lah. Tapi saya rasa awak faham. Macam mana awak? Awak faham tak? Tapi cukuplah awak tahu. SOR depan. Yes, betul. SOR depan. Yes. SOR depan. So bermakna, kalau saya katakan faham Okay, thank you so much. Alhamdulillah. Okay. Any question again? Kalau awak terus dapat SOR POR dalam bentuk nombor bulat, terus masukkan dia dalam general equation X square tolak SOR X per tambah POR sama dengan kosong. Okay. Sebab itu memang formnya. Kalau dapat SOR nombor bulat terus. Tapi kalau dia kata dapat pecahan, bermakna adalah tu awak kena selesaikan something. Okay. Okay awak. Boleh saya bawakan awak benda yang lagi susah? Boleh ataupun tak? Cakap dengan saya boleh ataupun tak? Saya nak bawakan awak dengan benda yang lagi susah. Dan untuk mendapatkan benda yang lagi susah ni adalah awak kena tahan mental. Jangan koyak. Sekejap. Ayuh. Okay, very good. Saya dapat positif lagi, positif response dekat ni. Alhamdulillah. Okay, boleh? Boleh Okay. Wah, sekarang ni kita kena belajar satu benda. Discriminant ataupun quadratic inequalities. Boleh saya tahu discriminant tu dalam kepala otak awak? Kalau saya sebut discriminant, apa yang keluar dalam kepala otak awak? Beritahu saya satu benda. Apa-apa saja. Kalau saya sebut diskriminan, apa yang keluar dalam kepala otak awak? Very good, orang jahat. Lagi, saya nak tahu diskriminan, kalau saya sebut je diskriminan, apa yang ada dalam kepala otak awak? Apa yang awak terbayang dalam kepala otak awak kalau saya sebut diskriminan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya zero knowledge. Apa yang awak terbayang dalam kepala otak awak? Sisih, okay, itu diskriminasi tapi tak apa. Lagi apa yang awak terbayang kalau dalam kepala otak awak saya sebut diskriminan? Ada apa-apa saya menantikan jawab. Dia pening tau. Saya cakap dengan awak, bahasa buku teks dengan soalan, dia pening. Sama dengan kosong, itu adalah 2 equal root. Kalau kata buku teks. More than 0 adalah 2 different root. Kalau less than 0, no real roots. Okay, itu bahasa buku teks. Tapi saya nak awak faham, kalau sama dengan kosong, dia 1 point. Kalau more than 0, dia 2 point. Kalau less than 0, dia tak ada point. Okay, dengar sini baik-baik. Contoh, ini graf. Kalau saya kata, equal to 0, buku teks kata 2 equal root. Tolong buang dalam kepala otak awak. Ingat, yang 2 equal root tu 1 root. Bermakna, dia adalah 2 root benda yang sama. Maksudnya kalau root 1, 1/2, root B 1/2, bermakna dia kenalah pada satu benda je, which is 1/2. Contoh, macam ni. Okay, gini. Ini 2 betul.
kena 1, kena 2. Bermakna dia punya discriminant mesti more than 0. Okay. Tapi kalau dia macam ni, saya buat kejap lah. Okay, kalau dia macam ni, okay. Kalau dia macam ni, dia kena 1 je. Bermakna dia adalah sama dengan kosong, discriminant dia. Tapi what if kalau saya kata dia adalah tak sentuh langsung macam ni. Okay. Ini nama dia, dia punya discriminant adalah less than 0. Boleh faham setakat ni awak? Boleh faham? Tolong beritahu saya kalau awak tak faham, saya nak ulang balik. Awak faham setakat ni? Faham. Okay, very good. Okay. So cukup awak ingat, dalam kepala otak, kalau dia kata 2 equal root, bermakna dia sentuh pada 1 point saja. Okay. Cerita dia gini. Soalan, dia memang senang. Kalau contoh saya kata macam ni, x square tambah 2x plus dengan 4 sama dengan kosong. Now, I said find the discriminant. So, bermakna awak tahulah yang discriminant dia akan jadi gini. B square adalah sama dengan 4 sebab 2 square kan. Tolakkan dengan 4. In bracket, A awak berapa? 1. C awak berapa? 4. So, gini. Okay. So, gini. Bermakna dia akan jadi gini ya. 4 tolak 4 sama dengan kosong. So, awak dah dapat. Dia punya discriminant adalah kosong sama dengan kosong. Bermakna, untuk this equation, dia punya type of root adalah sama dengan kosong. Bermakna dia, sekejap. Tolak 4. I'm sorry, sekejap. Negatif. Sekejap. B square minus 4B, 4A, C. Why? What? 12. B square minus 4AC, B square minus 4AC. Sekejap, saya blur kejap 4 darab 4. Yes, very good. Alhamdulillah. Thank you so much. 4 darab 4. Okay, betul. So, dia akan jadi tolak 16. 4 tolak 16, dia akan jadi sama dengan negatif 12. Bermakna kalau dia negatif 12, yang ini adalah less than 0, betul? Dia punya type of root dia apa ya? Tolong bagi tahu saya. Type of root dia apa ya? Tolong bagi tahu saya. Kalau negatif 12, no real root. Bermakna dalam paksi tu, dia punya garisan tak menyentuh pada x-axis. Boleh faham? Okay, but what if kalau saya padamkan simbol negatif? Saja nak mengada. Saya padamkan simbol negatif sekejap, dia jadi 12. So, dia adalah more than 0. Bermakna dia punya type of root apa ya? Tolong beritahu saya. Dia apa jadi pada type of root dia? Yes, it touch 2 points. Dia jadi different roots. Bermakna dia sentuh pada 2 point yang berbeza. But what if kalau saya kata dia sama dengan kosong? Gini. Maksudnya apa pada sini? Dia sama dengan kosong. Yes, dia bersentuhan pada 1 point sahaja. Kita call dia adalah 2 equal roots. Tapi kalau nak awak senang faham dia macam ni lah. Macam ni. Dia kena pada 1 je nilai dia. Maksudnya dua-dua nilai root tu sama. Katalah satu root nilai 1/2, satu root nilai 1/2. Bermakna dia kena pada 1/2 je lah. Faham? Faham setakat ni? Boleh ikut? Boleh? Sekarang ni dah 9.45. Okay, saya try bawa cepat. Don't worry. Okay. Saya bawa awak pada soalan. Korang tengok sini sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Saya bawa awak pada sini sekejap. Korang tengok soalan. Okay. Okay. Saya nak carikan awak satu soalan yang menarik. Okay. Now, the concept is, itu je sebenarnya dalam kepala otak awak. Tapi bila masuk dalam question, saya cakap kebanyakan orang dia akan lost. Dia akan tak tahu nak buat apa. Tapi sebenarnya konsep dia dah power. Serius, saya tak tipu cakap awak. Tadi awak dah boleh sebut type of root, awak dah boleh ni. Tapi bila masuk dalam soalan, ada setengah orang dia lost. Okay, kita tengok sebaik-baik Okay. Function sama dengan 2x square minus 4x plus p. Macam ni Okay. Dia kata function ni does not intersect x-axis. Okay. Find range values of p. Okay. Saya start dengan soalan grade rendah. Ni soalan rendah betul-betul rendah. Okay. Tengok sini baik-baik. What is your idea yang pertama? Tolong beritahu saya. Daripada sini, apa idea awak yang pertama?
apa yang awak fikir dalam kepala otak dapat soalan ni, awak nak buat apa? Beritahu saya kejap. Tolong. Awak nak buat apa daripada dia kata function 2x square tolak 4x tambah P, lepas tu dia kata does not intersect, x exists. Lepas tu dia kata find the range of value. Yes, very good. The idea is yang pertama adalah yang awak cakap tu adalah discriminant. And ada orang cakap dekat chat, dia kata no roots. Bermakna kalau dia kata does not intersect, itu nama dia tak ada root tau. Sebab dia tak sentuh. So no root. So bila no roots, nama dia adalah less than 0. Very good. So dia akan jadi b square minus 4ac less than 0. Okay. Boleh ikut setakat ni. Kemudian awak isikan b square awak akan dapat 16 tolakkan dengan 4. 4 di sini saya simplify terus, tolak 8p less than 0. Okay. So now pindahkan 16 pergi sini, dia akan jadi 16 salah. Negative 8p less than negative 16. Betul. Now tukar simbol sebab kita nak p. So dia akan jadi 8p more than 16, p more than 16 over 8, p more than 2. Boleh ikut setakat ni? Boleh faham? So inilah range of value of P. Okay. One key yang saya nak ajar awak, kalau dia kata range values, bermakna dia mesti jadi more than or less than. Dia tak akan jadi equal. Bukan salah. Kalau dia kata find value, bermakna dia akan jadi equal. Maksudnya jawapan dia fix. Tapi kalau dia kata find range values of P, itu bermakna dia nak dalam untuk less than or more than. Okay. Boleh ikut setakat ni? Faham? Faham ke? Okay, faham. Alhamdulillah. Okay now. Tolong tengok sini baik-baik. Okay. Now, saya nak tukar sikit soalan. Okay. Function. Saya tukar kejap nak. Soalan yang sedap sikit. Okay. Tapi boleh lah. Sekejap. Sorry. Function 2x square tambah x tambah p does not intersect y is equals to 5x minus 1. Okay, sini. Now, tolong beritahu saya the idea is apa benda yang pertama? Bukan find the value of p aja. Sama saya nak tukar sikit find the range value of p. Okey lah, saya nak tukar juga. Okay. What's the idea? Yang pertama tolong beritahu saya daripada sini. Tadi awak belajar simple. Ini soalan upgrade sikit. Dia kata 2x square plus x plus p does not intersect line y is equals to mx minus 1. Okay. Kemudian dia kata find the range value of p. Okay. Very good. Saya nampak ada jawapan satu, dia kata itu equation straight line kan? Okay. Yes, betul. Ini adalah equation straight line. Y is equals to mx plus c. Yang awak belajar waktu form 3. Okay. Thank you. So the idea is apa benda yang pertama daripada ni? Tolong beritahu saya. Idea awak. Paknya tak ada orang ada idea. Yes, betul. Discriminant, betul. Substitute. Very good. Does not intersect. So no root pun betul. Lepas tu dia kata substitute y into fx. Yes. Ingat tak awak belajar function, nama lain fx kan y. So y tu kan benda ni. Substitute kejap, awak dapat 5x tolak 1 sama dengan 2x square tambah x tambah p. Now, untuk buat discriminant, dia mesti pada kuadratik. So bila pada kuadratik, ini bukan kuadratik. Belum lagi jadi general form. So apa yang awak kena buat adalah pindahkan dia pada belah sana. So dia akan jadi gini. 2x square tolak 4x tambah p tambah 1 sama dengan kosong. Macam ni. Okay. So bermakna yang boleh identify awak A, ini B, ini C. Okay. Untuk identify ni, ada sampai sekarang lagi orang dia tak tahu macam mana nak identify. Okay. Untuk pengetahuan awak,
in form of ax square plus bx plus c, yang mana ada x square itu a. Yang mana ada x, bx itu b. Yang tak ada x, c. So yang lain tu c. Boleh? So awak buat discriminant daripada sini less than 0 or more than 0 or equal to 0. Tolong bagi tahu saya. Yes, dia akan jadi less than 0 ya Wak. Sebab dia kata does not intersect. Bermakna ini curve ni tak intersect benda ni. Benda ni sama macam awak belajar tadi. Yang ini tak intersect x axis tadi, betul? Okay, sekarang ni dia kata yang ini tak intersect line ni. Maksudnya dia khususkan pada line ni. Okay, so bermakna awak akan dapat gini. Awak akan dapat discriminant dia sama dengan discriminant dia akan jadi 16 tolakkan dengan tolakkan dengan 8 tolakkan dengan 8p macam ni. Lepas tu less than 0. Okay. Sebab kenapa less than 0? Sebab dia adalah does not intersect, which is dia tak ada root. Does not intersect, tak ada root. Bermakna dia tak bersentuh. Okay. So now awak faktorkan dia akan jadi 8p more than 8. Kemudian awak dapat p more than 1. And this will be final answer. Boleh faham setakat ni? Ni soalan upgrade sikit tau. Sikit je dia upgrade. Ada soalan lagi susah, don't worry. Ada masalah setakat ni? Awak faham ke apa yang saya sampaikan? Saya rasa ada banyak yang diam. Sebab saya tak tahu awak dapat ke tak apa yang saya faham. Apa yang saya ni. Tak apa, ini okay. Faham setakat ni. Alhamdulillah. Memang boleh masukkan y ke fx. Yes, memang boleh awak. Sebab fx kan nama lain dia y. Okay. Saya tanya awak, equation kan, function dia adalah, contoh, fx sama dengan mx plus c. Sama tak kalau saya kata fx sama dengan mx tambah c adalah sama dengan y sama dengan mx plus c. Benar apa ini enggak? Betul tak? Sama. Yes. Pandai pun. Yes, very good. Okay. Kena tahu cara nak substitute. Yes, the idea is awak kena substitute dulu. Jadikan sama dengan kosong. And then barulah awak boleh cari dia punya discriminant. Okay. Saya minta maaf pada siapa-siapa yang pakai headphone ya. Saya memang kuat menjerit. So, saya minta maaf awal-awal. Kalau kod-kod ada yang tak suka. Tapi tak apa. Saya memang kuat menjerit ya tuan-tuan. Okay. Now, itu adalah bab discriminant. So, cukup untuk awak tahu methoding dia adalah untuk find the range of values adalah macam tu. Now, what if kalau dia kata macam ni? Okay. Okay. Ada satu question. Okay, dengar sini baik-baik. Contoh x square minus 4x minus 5 more than 0. Okay. Ini saya dah keluarkan dalam bentuk b square minus 5ac. Bermakna ini adalah discriminant bagi sesuatu equation. Okay. Sekarang ni saya nak tanya awak. Kalau saya kata find the range values of x, macam mana awak nak buat? The idea yang pertama, tolong. Idea yang pertama. Can someone tell me? Factorize. Very good. So dia akan jadi gini. Factorize. Awak akan dapat x plus 1 in bracket x minus 5 more than 0. Okay. Wah, sampai sini awak tak boleh buat macam ni terus tau. Ini benda yang salah. Salah sama sekali. Memang salah. Totally salah. Okay. Kenapa? Kita ada method. Yang pertama number line. Yang kedua table. Yang ketiga graph. Okay, itu benda yang paling senang dia adalah graph lah. So cukup untuk awak tahu. Daripada sini, the method is tolong buat satu paksi X. Buat satu benda senyum. Bahagian kiri dan juga kanan. Yang mana nombor dalam ni tolong tukar simbol. Ini dia akan jadi positif 1. Tukar simbol negatif 1. Negatif 5. Tukar simbol positif 5. So awak susunkan dia. Ibaratkan ini paksi X. Awak susunkan dia. So kalau tambah 1. Tukar simbol jadi negatif 1. Negatif 5. Tukar simbol jadi positif 5. Mana duduk belah kiri. Mana duduk belah kanan. Yes. Negatif 1 duduk belah kanan. Gini. So dia punya positif 5 duduk belah kiri. Macam ni. Bermakna awak akan dapat macam ni tau. Tengok sini baik-baik. Kalau dia more than 0, awak ambil region luar.
Kalau dia less than 0, awak ambil region dalam. Tapi kalau dia equal to 0, tak payahlah buat benda ni. Okay. More than 0, ambil region luar. Less than 0, ambil region dalam. So, dia jadi gini. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Kawasan yang kita lorekkan, ini adalah awak punya kawasan X. So, bermakna dia akan jadi gini. X less than -1. After that, X is more than 5. And this will be your final answer. Boleh ke kalau saya nak kata -1 is bigger than X? Betul ke kalau saya buat macam ni? Tolong biasakan letak X belah kiri. So inilah dia punya the range of values. Ada apa-apa soalan setakat ni? Saya pergi laju ni, saya tak tahu awak faham ataupun tidak. Ada apa-apa soalan setakat ni? Kenapa dia jadi, awak tak faham Okay. Dia macam ni Wak. Cerita dia, yang ini 5, yang ini -1. Ibarat ni macam ni awak dapat factorization, yang awak belajar macam ni. X tambah 1 sama dengan 0. Okay. Lepas tu jadi X sama dengan -1. Inilah samalah konsep ni macam ni. Dapat -1. Then awak dapat X tolak 5 sama dengan 0. So X sama dengan 5. Pindah sebelah ya. Sama juga macam ni. Pindah sebelah. Then awak dapat X sama dengan 5. Tulis X sama dengan 5. Now dia kata range of values. So kalau dia more than 0, awak buat macam ni. Tapi kalau saya tukar sikit soalan, saya katalah less than 0. Bermakna awak kena ambil region yang dalam tau. So, dia akan jadi macam ni pula. Dia akan jadi macam ni. So kalau kata awak ambil region yang dalam, cara penulisan dia berbeza sedikit. So kalau dia punya ni maksudnya X tu dia tak akan lebih daripada -1 dan dia tak akan lebih daripada 5. Bermakna dia akan jadi gini. X dekat tengah and then -1 dan 5 kat belah sini. 5 lagi besar daripada X tapi X lagi besar daripada -1. Okay. Ada orang tanya, bila nak guna tanda equal? Tengok soalan Kalau soalan dekat atas ni tiba-tiba ada tanda equal, bermakna awak akan tulis tanda equal kat sini. Dan kalau soalan tak ada tanda equal, tak ada tanda equal lah maksudnya. Faham? Boleh? Sama juga kalau awak buat more than 0. Kalau more than 0, sama juga tadi. Tadi awak dapat, dekat region bahagian luar kan? Region bahagian luar, bermakna awak dapat X is less than -1. So, dia ada tanda macam ni. Dan X is more than 5. Ada tanda macam ni. Boleh? Boleh setakat ni? Ikut pada soalan. Kalau soalan tiba-tiba lah kata dia macam ni. Boleh? Kalau dia equal to 0, kalau dia equal to 0, less than 0 tak kena kat tengah Less than 0 tak kena kat tengah. Yalah, saya buat kat tengah lah tadi awak. Kalau dia more than 0, dia tak perlu X kat tengah macam tadi. Cara penulisan dia tak perlu macam tu. Tapi kalau dia less than 0, baru kita dia macam tu. Kalau more than 0, dia macam ni. Kalau less than 0, dia memang X patut diimpit 2 nombor. Macam tu. Faham? Memang macam tu cara penulisan dia. Okay. Kalau equal to 0 macam mana? Equal to 0 tak payah buat benda ni. Lastly awak akan dapat pop up, X sama dengan something, X sama dengan something. Itu je jawapan dia. Okay. Boleh faham setakat ni? Okay. So masa pun dah pukul 10, saya rasa tak sempat lah nak bagi awak vertex form dengan intercept form. Jadi tidak mengapalah. Ke awak nak sambung? Awak nak sambung ke? Awak nak sambung ke? Tak kan? Saya rasa awak pun mesti penat belajar. Lah benda ni pun boleh jadi muntah awak belajar kan? So kalau more than 0, ambil luar. Less than 0, ambil dalam lah kan? Yes! Less than 0, dia ambil region dalam. Kalau more than 0, dia ambil region luar. Okay. So lepas tu awak dapat lah. Kalau kata region luar macam ni. So awak tahu lah sini negatif, sini 5. Bermakna ini more than, ini less than. So lepas tu tulis lah. Yang himpit tadi yang mana? Himpit tu less than 0 lah. Dia macam ni. Kalau dalam ni. Okay. Kalau dalam ni bermakna dia akan jadi X tu kat tengah ni. Ini kawasan X tu. So kalau X tu kawasan dekat tengah ni, dia tak boleh keluar daripada -1. Dia tak boleh keluar daripada -1. So dia adalah lagi besar daripada -1. Tapi dia tak lebih besar daripada 5. 5 lagi besar daripada dia. 1. Boleh faham setakat ni? Ada apa-apa masalah? Saya rasa kita stop kat sini. Sebab awak pun, saya percaya awak ada banyak betul homework. So cukuplah awak belajar sampai diskriminan. Tapi nanti awak boleh faham lah. Thank you so much dalam berapa orang yang join ni. Tadi kita ada lebih kurang 50, sekarang kita dah
kurang jadi 30, tak apa, it's okay. Thank you so much for joining this session. Saya mengharapkan all the best for your maths. And pada siapa-siapa macam saya janjikan, pada siapa-siapa yang awak rasa nak ada soalan, awak nak tanya, awak boleh tunggu selepas ini dan boleh tunggulah. Jadi saya bagi awak open mic atau awak tanya. Okay, thank you so much. Jejak. Apa ya? Kan kalau more than 0, X kat luar. Yes, betul. More than 0 region dia X dekat luar. Okay, thank you so much. Okay, tak ada masalah. Okay, thank you so much. You can leave now. Okay, thank you. Okay, sama-sama. Sama-sama. Okay. Kejap awak ada soalan, awak tunggu kejap. No problem. Yes, you can go now. Okay. Thank you so much. Okay. Okay, no problem. Yes, terima kasih. Sama-sama. Thank you. Okay, no problem. Thank you. Okay. Thank you. Okay, no problem. No problem. You can leave. Thank you. Okay. Thank you. Abang Hafiz. Yeah, okay. InsyaAllah. Ada apa-apa siapa-siapa yang ada soalan, kejap. Itu blazer aku ke tu? No. It's not your blazer, Adam Haziq. Ni blazer saya sendiri Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada. Kita bukan idola. Blazer yang aku buat tu. Betul. Okay, bye Abang Hafiz. Okay. Saya percaya ada beberapa orang. Awak ada apa-apa soalan ke? Kejap ni saya bye Abang Hafiz. Okay. Kejap. Okay, meeting setting. Allow participant to Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Participant. Sekejap. Allow participant. Okay. Awak ada apa-apa soalan? Awak boleh tanya sekarang. Ada apa-apa soalan?